isu yang ditonjolkan khas di skrip Abu Ya ni yang Abang Imran tu emphasize adalah isu psikopat yang maklumlah kita sekarang banyak di antara kita kan, kita pun tak tahu siapa dia. Dan to be specific lagi, Abang Imran telah ambil di mana agama dipakai oleh psikopat ni untuk influence orang yang weak of mind and weak of soul, dan kita manipulasikan mereka untuk buat sebenarnya kehendak mereka sahaja dan mengeksploitasikan mereka juga. Dari situ kita dapat bukan sedikit saja, mana banyak juga di masyarakat ini, bukan di dalam bandar, sebenarnya di luar bandar, yang terjebak dalam atau terperangkap dalam jaringan si psikopat ni. Priority saya masa tu the main problem ialah censor board. Isu yang ditonjolkan dalam filem ini adalah sedikit edgy, dan saya bimbang mungkin Finas atau LPF atau malah cinema goers tidak akan terima isu sebagai ini, because kurang yang ditonjolkan even di media masa atau banyak filem atau drama pun kurang. Mereka hanya banyak khusus pada horror ke komedi atau jenayah terus. So nasib bagus kita, LPF hanya mengedit keluar hanya 2 minit daripada complete filem ini. Dia tidak banyak menjejaskan jalan cerita filem ini. Saya rasa malah telah challenge editor kita dan director kita untuk cuba work around these limitations dan menghasilkan satu karya yang saya rasa cukup entertaining, and I think eye opening also for Malaysian cinema goers. Watak ni agak kontroversi sebab dia adalah seorang wanita Siam daripada Pattaya, iaitu ada penggabungan culture Thailand dan juga Kelantan. Seperti yang kita tahu kan, kalau orang Kelantan zaman-zaman dulu sebenarnya dia berkemban. Baju tradisi dia begitu. Begitu juga dengan orang Thailand. Jadi agak kontroversi lah juga pakaiannya berbentuk berkemban macam tu kan. Tapi itu memang kehendak skrip. Dan saya rasa watak ni menarik sebab satu, dia sangat colourful, sangat cultural, dan juga Adawiyah ini dia seorang yang lemah lembut, tetapi dia seorang yang cerdik dan dia ada agenda sendiri kenapa dia berkahwin dengan Abu Ya. Dan pengalaman Idra bersama Abang Faizal Husin, Idra rasa syuting dengan dia sangat menarik. Kami ada chemistry, alhamdulillah, dan dia banyak memberi tunjuk ajar. Jadi senang kami nak buat shoot. Begitu juga dengan pelakon-pelakon lain lah. Yang menarik penggambaran kami adalah malam. Kebanyakannya ada masanya kotam kami tengah hari ataupun petang, dan setiap hari sampai esok pagi. Ada masanya sampai ke tengah hari esoknya. Agak mencabar bagi kami, lebih-lebih lagi syuting tu masa tu bulan puasa. Alhamdulillah, semua stamina bagus, ada makan pun bagus. Jadi syuting pun berjalan dengan lancar lah.
Dalam filem Abuya ni, Manan adalah seorang pengikut Abuya yang melakukan watak seks di luar tabi'i, di mana saya ada melakukan adegan seks luar tabi'i dengan pengikut Abuya. Dalam filem Abuya ni, saya bukan saja dipilih sebagai seorang pelakon, malah saya juga telah diberi kepercayaan untuk menjaga setiap babak-babak aksi dalam filem Abuya. Untuk membuat setiap babak-babak aksi dalam filem Abuya ni nampak realistik. Maksud saya seperti adegan letupan tu, adakah kita akan gunakan CGI saja ataupun kita menggunakan letupan pyro. Maka di sini kami mendapat conclusion semuanya kita rasa lebih menarik dan ada feel kalau kita lakukan letupan itu yang real punya, diadun oleh pakar-pakar pyro dan kita letupkan di set seperti mana yang dikendaki oleh pengarah kita, iaitu Imran Ismail. Dan itu saya rasa dapat memberikan satu impact kepada pelakon dan juga pelakon-pelakon tambahan sekitar penggambaran itu. Bagi saya, filem Abuya ni adalah satu filem yang besar. Jadi seperti mana kebiasaan filem-filem besar ni, kekangan utama dalam pelaksanaan pembikinan serta melengkapkan projek Abuya ini adalah dari segi kewangan. Namun begitu, saya dapat rasakan bahawa filem Abuya ini kita berjaya mencapai objektif kita dari segi kewangan, di mana kita berjaya menyiapkan filem Abuya ini dengan satu bajet yang optimum. Di mana optimum ni kita ertikan tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Maknanya kita melakukannya dengan keadaan yang selesa, di samping dapat mengekalkan mutu penerbitan yang begitu baik. Secara keseluruhannya boleh dikatakan filem Abuya ini, jika kita masukkan sekali segala kos A&P dan juga promotion, kita boleh anggarkan kos keseluruhannya dalam 2.5 juta sahaja. Di mana kalau kita lihat filem-filem besar yang seangkatan dengan filem Abuya ini, belanjanya lebih. Tapi kita sebagai dalam pembikinan filem bertujuan komersial ni, kita kena fikir faktor-faktor keuntungan serta yang paling pentingnya kualiti dan mutu. Berkenaan dengan filem Abuya ni, kami telah menjalankan penggambarannya di sekitar Kampung Kaki Bukit di Kuala Perlis, di Arau dan juga di Kangar. Dan kita mengambil masa untuk penggambaran filem ini adalah selama 26 hari untuk kita menghabiskan penggambaran filem ini. Sebenarnya mereka ini telah menyeleweng daripada kepercayaan agama mereka sendiri. Mereka telah mengambil jalan yang mudah untuk mengamalkan agama mereka yang tidak mengikut lunas-lunas agama yang sedia ada, yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab. Sebagai orang baru di dalam industri, saya berasa sangat bertuah kerana mendapat sokongan daripada tim yang sangat profesional dari segi melontarkan idea, merealitikan benda yang kita angkat daripada skrip, daripada naskah ke layar perak.
mengubah 4 lagu khas bagi karya Abuya ni daripada banyak aspek lah. Malah satu daripada lagu ni telah direkod dengan full orkestra secara old school lah, no more digitization, dan I think dia telah lends a bit of creative edge kepada hasil karya Abuya. So bukan saja just the film work yang ada, there is great value kepada tu, soundtrack dia pun ada, there is a truth to it, dan lirik-lirik dia adalah reason mengapa saya sebagai penerbit pilih lagu-lagu ni. Bukan saja melodi ke beat ke apa, saya pentingkan lirik, because most of the lyrics are the messages in songs that kita patut dengar. Selaku producer, selalunya bila saya memilih skrip mana yang saya nak menerbit, saya selalu fikir, adakah filem ini atau karya ini adalah satu hasil karya yang saya sebagai cinema goer sendiri hendak pergi tengok, dan buang, kira orang cakap buang duit ke beli tiket, susah payah pergi sini untuk tengok. Saya rasa ini adalah, this is one of the gems yang akan orang ingat, dan saya rasa patut pergi tengok kerana isu dia close to home, dan kita semua boleh relate pada isu ini, saya rasa pada satu ketika atau tidak. Dan isu entertainment value tu memang ada kerana kita ada pelakon yang memang berkaliber, kita boleh tengok daripada itu, dan kebanyakan mereka adalah character based, so you can see them at their best ability in acting. For me, that will be the best. You will not make a mistake watching this film. Adrian rasa sangat menarik macam mana Abang Imran telah begitu berani memberi pendekatan baru dalam penggambaran ini. Dia menggunakan elemen-elemen yang berbeza yang Ida belum pernah lihat lagi, dan alhamdulillah bila tengok rushes je, Ida belum sempat lagi nak tengok filem tu lagi, Ida rasa macam wow, menarik sangat, dan Ida bukan bias, memang betul Ida sangat tertarik, dan Ida tak sabar untuk melihat filem Abuya full lagi. Director filem Abuya, Imran Ismail, telah banyak memberi kerjasama dengan para pelakon dan juga kru-kru. Beliau begitu arif dalam memberi tunjuk ajar dan juga memberi kami, kata, spirit, rasa macam dapat aura tu, nak hidupkan watak-watak tu dalam keadaan yang ialah kita gelap kan kat situ, dan syuting juga ada macam-macam cabaran, tapi dia tetap sabar dengan kami, dan alhamdulillah kami dapat memberi yang terbaik untuk menghidupkan watak-watak dalam filem Abuya ini. Ada masanya kan bila Imran memberi direction untuk buat sesuatu dalam set, ada masa kami tertanya-tanya kenapa ya, sebab mungkin cara dia berbeza, tapi bila dia dah edit sedikit dan tunjuk kami rushes, barulah kami lihat di mana begitu jauhnya imajinasi dia dalam untuk menghidupkan kelainan dalam cerita ini. Jadi alhamdulillah lepas ni kalau Imran suruh Adrian shoot lagi, Adrian akan kata yes because I believe in you. Penonton akan tengok cerita ni sebab kalau kita tengok dari segi filem-filem lain, filem Abuya adalah lain pada yang lain. Kalau kita tengok dari segi jalan cerita, banyak yang negatif lah, yang orang kata tak sepatutnya kita ikut. Satu lagi babak-babak yang menarik dalam filem Abuya ni iaitu more kepada aksi. Aksi-aksi adalah satu daripadanya yang agak sukar dilakukan penggambarannya, sebab dalam satu adingan tu pengarah kita nak benda tu berlaku serentak, di mana sekumpulan tengah berperang, sekumpulan lagi cuba menyelamatkan adik Abuya. Itu agak rumit di mana pasal benda tu berlaku serentak, dan di atas kepakaran Acai iaitu DOP 1 dan Mimi DOP 2 telah membuatkan dan mendapatkan shot-shot yang begitu menarik.
Dan saya rasa adegan ini adalah satu daripada yang hebat dalam filem Abuya. Terima kasih kami panjangkan kepada Finas dan juga Lembaga Pendapasan Filem dalam membantu kami untuk mempermudahkan urusan kami di dalam pembikinan filem ini, dan sesungguhnya jasa-jasa dan juga pertolongan mereka kami rasakan terlalu tinggi, dan kami harap hanya Allah lah yang akan membalasnya. Walaupun Abuya ini adalah seorang yang telah sesat daripada agama, yang telah memesongkan akidah manusia dan penduduk-penduduk di sekitar kampung itu, dan segala gambaran itu, segala hasil yang mereka buat, set mereka itu saya rasa ia kreatif dengan colornya dan dengan set-set rumah-rumahnya dan sebagainya. Di bahagian pengarahan pula, saya mendapat suntikan-suntikan idea yang sangat bernas daripada directing team yang terdiri daripada saya sendiri, Datuk Dr. Siva, Rubin, yang mana penerbit saya, dan kemudian dan pengarah aksi saya. Saya rasa Abuya adalah sebuah filem yang anda cari. Terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa saksikan Abuya di Pawagam 2011. Kehancuran dalam abad yang lara, tapi siapa patut berdosa jika memang diri terasuh haloba. Jika peta dan jawaban masih gagal mencintai dunia, kita dikunyah buatan.
dewa dan cengkala bertarung dengan buaya dan singa. Kita jarang cuba membangun damai. Menghayati puisi Rabiah bagi membersih jubah dan sejadah, lestari seperti sengaja. Kita Alfa. Kita di surga suka sanggah mentera jalanan.